Malaysia merupakan sebuah negara membangun yang penduduknya berbilang bangsa dan agama. Akan tetapi, kehidupan rakyat di Malaysia aman dan makmur. Hal ini kerana rakyat Malaysia hidupnya bersatu padu dan bersatu hati. Perpaduan inilah yang mengikat hati-hati mereka menjadi satu jiwa. Jiwa tersebut menyinari Malaysia dan menjadikan mereka harmoni. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan. Okey, pada video kali ini kita akan membincangkan topik nilai perpaduan dalam Islam. Merupakan satu topik yang penting dan telah lama diperkatakan. Namun pada realitinya, hari ini kita dapati bahawa umat Islam merupakan umat yang berpecah belah. Berbagai isu telah memisahkan umat Islam antara satu sama lain. Contohnya, isu berkaitan agama yang semakin berlelasah. Ia merupakan satu realiti yang sangat sedih dan memalukan. Satu jalan penyelesaian yang baik perlu dicari segera. Topik ini akan membincangkan nilai perpaduan mengikut ajaran Islam. Firman Allah SWT dalam Al-Quran yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Surah Ali Imran ayat 103. Perpaduan menurut perspektif Islam melalui dua ikatan, iaitu perpaduan sesama anggota masyarakat Islam dan juga perpaduan antara kaum muslimin dengan kaum bukan Islam. Dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang dihuni oleh masyarakat pelbagai ras dan agama yang membawa pelbagai dimensi kepercayaan, adat dan budaya, perpaduan amatlah diutamakan sebagai langkah membentuk sebuah negara yang aman dan harmoni. Oleh itu, kepentingan ini semakin jelas terselah apabila sejak akhir-akhir ini banyak isu perkauman yang diperkatakan secara meluas oleh pelbagai lapisan masyarakat. Terima kasih. Patuhi SOP. Stay safe and stay at home. Kejayaan dan kecemerlangan sesebuah negara terletak pada perpaduan di kalangan rakyat. Begitu juga sebaliknya, perpecahan adalah antara punca-punca kejatuhan dan kemusnahan. Sehubungan dengan itu, asas-asas kepada perpaduan mestilah dijana dan pelbagai gerakan perlu dirintis supaya hasrat untuk membentuk sebuah negara yang cemerlang dapat direalisasikan. Pepatah Melayu ada menyebut, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sungguh dalam maksud dan pengertiannya untuk menjelaskan kepada manusia bahawa bersatu padu itu banyak manfaatnya dan perpecahan itu boleh mengundang pelbagai kemudaratan. Umat yang bersatu adalah umat yang kuat berbanding mereka yang suka bertelakar sesama sendiri. Akibatnya masyarakat yang suka bergaduh amat mudah ditumpaskan oleh pihak musuh. Sesungguhnya syaitan itu kepada manusia ibarat serigala dan kambing. Ia akan menyerang kambing yang terlepas dan duduk bersendiri. Jauhilah kamu dari berpecah belah. Hendaklah kamu bersama-sama dengan jemaah orang ramai dan masjid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam surah Al-Hujurat terdapat beberapa aplikasi yang boleh kita ambil sebagai contoh dalam perpaduan Islam. Petikan surah Al-Hujurat ini membawa hasrat yang sangat besar kepada penyatuan umat sejagat. Jika dilihat pada ayat-ayat yang lain dalam surah ini, syarat dengan mesej bagaimanakah kaedah yang perlu dirintis dalam mewujudkan perpaduan dalam masyarakat. Antaranya ialah ayat surah Al-Hujurat ayat kedua. Apa yang perlu disampaikan dalam ayat kedua ini ialah yang bercakap dan berkata-kata dengan nada yang lembut dengan tidak meninggikan suara. Yang kedua, surah Al-Hujurat ayat ke-6, iaitu hindar kabar angin dengan menyiasat terlebih dahulu perkhabaran yang diterima. Yang ketiga, surah Al-Hujurat ayat ke-11, iaitu larangan mencerca, membuka aib dan menggelar dengan gelaran yang buruk. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat, surah Al-Hujurat ayat 13. Maksud daripada ayat ini melebarkan persahabatan dan semangat berkenal-kenalan di antara satu sama lain.
Okey, jadi jelaslah daripada pembicaraan yang diterangkan sebentar tadi, kita dapat lihat terdapat banyak cara yang kita boleh amalkan untuk memupuk perpaduan dan persefahaman antara kaum. Dan antara contoh yang kita boleh amalkan adalah seperti kemesraan berkomunikasi, yang mana penggunaan bahasa yang baik dan bersopan santun menjadi asas dalam menghasilkan komunikasi yang baik dan berkesan, serta mengelakkan rasa sombong dan memandang rendah. Selain itu, nilai-nilai seperti mengambil berat dengan keadaan sekeliling dan menghormati antara satu sama lain juga menjadi tunjang yang kuat bagi memupuk persefahaman dan perpaduan antara kaum. Jadi kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah berganding bahu bagi memastikan perpaduan dan persefahaman antara kaum tercapai. Ajaran Islam juga turut menekankan hubungan baik antara masyarakat yang Islam dengan bukan Islam. Walaupun terdapat perbezaan, namun nilai-nilai kemanusiaan tetap ada. Apa yang penting, sifat saling menghormati perlulah diterapkan dalam setiap diri manusia. Okey, baik. Jadi objektif dasar-dasar ini dijalankan adalah untuk membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang bermaruah, beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat lain dalam membentuk sebuah negara yang bahagia. Okey, jadi sebelum menutup tirai bicara, kita sebagai umat Islam perlulah berganding bahu dalam menegakkan nilai-nilai kemakrufan dan melawan nilai-nilai buruk dan munkar. Okey, jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Patuhi SOP pakai mask.